13 tahun ialah 1451, menunjukkan tuan-tuan tahun yang tinggal untuk berlakunya 10 tanda kiamat ialah 49 tahun. Sebenarnya tuan-tuan, Imam Sayyuti dia ambil satu hadis Nabi, walaupun hadis ini dikatakan dhaif, tapi ada ulama hadis mengangkatkan hadis ini kepada Hasan li ghairihi. Dia kata apa? Di antara tanda akhir zaman nanti, manusia itu mengalami 5 fasa. Fasa pertama ialah fasa nubuwah, fasa Nabi SAW. Fasa Nabi SAW telah habis bila Nabi meninggal. Kemudian lahir fasa kedua. Fasa kedua ialah fasa khalifah Islamiyah, khalifah, iaitu daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Lepas Sayyidina Ali, khalifah Islamiyah dah habis. Tuan-tuan, naik khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu dia tak sebut sebagai khalifah yang mewarisi daripada Nabi SAW. Itu fasa yang kedua. Fasa yang ketiga ialah fasa khalifah yang melantik akan anak sebagai waris, iaitu zaman yang disebut 3 dinasti, iaitu dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan dinasti terakhir namanya dinasti Uthmaniyah. Tuan-tuan, dinasti Umayyah habis, tuan-tuan. Abbasiyah habis. Umayyah di Damsyik, kota dia. Abbasiyah di Kufah. Uthmaniyah di mana? Di Istanbul. Dinasti Uthmaniyah ni tuan-tuan berakhir apabila jatuhnya kerajaan terakhir, kerajaan Murad, Sultan Murad yang kedua, diganti oleh seorang diktator namanya Mustafa Kemal Atatürk. Bila diganti, jatuh 1924 tuan-tuan, jatuhnya kerajaan khilafah Islamiyah. Itu fasa yang ketiga. Selepas daripada khilafah Islamiyah ini yang melantik akan anak-anak ni, kemudian akan datang fasa yang keempat. Fasa keempat itu disebut, yang sekarang disebut demokrasi, iaitu umat Islam memerintah bukan menguasai dunia, tetapi memerintah menguasai akan negara-negara tertentu. Sekaranglah ini fasa yang keempat. Fasa keempat ni akan jatuh dan dia akan ganti tuan-tuan. Fasa akhir zaman ialah khilafah Islamiyah akan naik semula. Yakin tuan-tuan, khilafah Islamiyah, pemerintahan Islam akan naik semula seperti mana Nabi sebut. Walaupun ada dikatakan hadis ini dhaif, tapi ada yang mengangkat hadis ini kepada Hasan li ghairihi. Tuan-tuan, kita melalui fasa ini. Saya melihat tuan-tuan, sekarang dunia Islam, kalau dulu ramai kalau kuliah-kuliah orang yang berumur, tapi sekarang ni tuan-tuan, kuliah-kuliah agama kebanyakan yang hadir adalah anak-anak muda. Menunjukkan fasa ini akan berakhir dan fasa Islam akan naik. Saya baru balik daripada Uzbek. Sampai di Uzbek tuan-tuan, kami ni orang Islam, orang Malaysia, pergi sana nak cakap lah bab Islam, macam dakwah lah. Tiba-tiba ada penguasa di sana bagi tahu kami, kalau cakap Islam di Uzbek kami tangkap. Saya kata kenapa? Kami 95% Islam. Kenapa nak cakap Islam kepada kami? Saya kata tak ada, Islam ni saya tengok orang Uzbek tak beramal. Dia kata kenapa nak dakwah Islam kepada kami, sedangkan kami ada Imam Tirmizi, kami ada Imam Abu Laith As-Samarqandi yang menulis kitab Tanbihul Ghafilin, kami ada Imam Bukhari, kami ada Qudsam bin Abdul Muttalib bin Abi Talib, iaitu sepupu Nabi. Kami ada Utaibah bin Muslim yang membuka akan Samarkand. Kenapa kamu yang datang Malaysia, kamu tak ada siapa pun, dia kata, tapi kami ada ulama hebat, kenapa nak dakwah kami? Saya kata kat dia simple lah. Orang Uzbek dia ada memang hebat-hebat, walaupun ada hebat-hebat ulama-ulama, tapi Islam tak ada kat kamu. Kami ni tak ada ulama hebat, tapi Islam ada pada kami. Dia senyap tuan-tuan. Kenapa ustaz kata macam tu? Saya kata saya tengok kebanyakan wanita yang ada di sini tidak menutup aurat, yang lelaki tak semayang. Lalu dia bawa saya, betul ustaz, jom kita pergi satu masjid daerah dekat Samarkand. Saya pun pergilah, tengok tuan-tuan, yang sembahyang Zuhur pada hari itu semua anak muda semua. Yang di luar tuan-tuan dengar azan, tua-tua tapi tak semayang.
Saya kata, kenapa yang tua-tua di luar tak sembahyang? Dia kata, kami melalui 3 fasa. Fasa macam mana? Fasa iaitu orang yang duduk di zaman kerajaan Rusia. Mereka ni nak amal Islam tak boleh. Baca Fatihah kena tangkap. Sembahyang sembunyi-sembunyi. Quran ni baca ikut suka boleh baca ya. Zaman ni, inilah yang ada di luar sana dia. Yang tua-tua ni zaman Rusia. Mereka ni nampak aja Islam tapi tak ada Islam. Kemudian kami merdeka ada 2. Zaman merdeka, zaman selepas merdeka. Maksudnya 2 fasa. Yang ini ni mereka datang tetapi mereka cukup takut nak cakap bahasa Islam. Dan mereka ni tak faham Islam. Ini generasi yang kedua. Dia kata sekarang generasi ialah generasi ketiga. Ini anak muda, dia kata. Anak muda ni nak kepada agama. Saya tengok-tengok, ya Allah, dalam masjid tu tuan-tuan, anak muda sembahyang zuhur punya ramai. Habis sembahyang zuhur, tengok-tengok ada seorang imam bagi tazkirah. Imam ni cakap Uzbek, tapi dia baca Al-Quran tu nampak macam jihad. Kita fahamlah ayat Quran tu tentang jihad. Dia cakap 15 minit tau, semangat, tom. Habis tuan-tuan kuliah, orang pakat salam dengan dia. Saya pergi jumpa serapan besar ni. Sampai-sampai, ya akhi, takallam Arabi? Saya dah cakap Arab tak? Naam, dia kata. Aina tata'allam hadha al-lughah? Kamu cakap Arab ni, kamu belajar di mana? Fil Madinah. Aku belajar di Madinah. Rupanya ulama besar. Kemudian dia kata, anta min ain? Kamu daripada mana? Ana min Malaysia. Malaysia kathirul ulama, dia kata, wal fuqaha. Banyak ulama-ulama di sana. Kemudian dia angkat jubah dia. Dia angkat jubah dia tuan-tuan, ada baju di dalam. Dia selok baju dia. Selok, tengok di perut dia ada 5 lubang. 5 lubang. Saya tengok, Masya Allah, kes. Kenapa? Dia bagi tahu, dia kata, saya bercakap tentang agama di Uzbek. Di Uzbek tak boleh cakap bab agama. Agama siapa nak anut, tak nak anut pun sudah. Nak semayang, tak mau semayang pun sudah. Saya faham agama, saya cakap bab agama. Pagi subuh saya cakap agama. Saya balik-balik sampai di rumah, tiba-tiba pintu rumah saya diketuk orang. Saya buka pintu. Depan saya seorang, dia kata lelaki memakai topeng, menikam perut saya sehingga 5 tikaman. Saya jatuh, saya yakin saya mati. Tiba-tiba orang angkat ni yang cedera ni, saya ni bawa pergi hospital. Dengan izin Allah saya selamat. Bila saya selamat, alhamdulillah, dalam hati saya, apa nak jadi pun aku kena teruskan agama ini. Aku dah kena tikam dah. Allah selamat aku. Sekarang dia kata semua takut dengan saya. Tu masuk dengan kerajaan Uzbek. Tak berani ke dia? Dia ceramah, siapa tak berani? Orang tikam dia tak mati. Tuan-tuan, anak muda penuh dalam masjid. Semata-mata apa? Nak dengar kuliah dia. Menunjukkan bahawa Uzbek akan bangun semula dengan generasi Islam. Tuan-tuan tunggu. Dan begitu juga sekarang ni tuan-tuan tengok, pasal terakhirnya dekat dah. Sangat dekat sangat dah untuk berlakunya kiamat. Ada orang kata, betul ke Ustaz? Betul bang. Saya baru balik daripada Palestin. Kami pergi, tuan-tuan, pergi Palestin. Tuan-tuan tengok dalam satu hadis, Nabi kata apa? La taqumus sa'ah, tak berlakunya kiamat. Hatta tuqatilul muslimun al-yahud, sehingga orang Islam ni akan lawan orang Yahudi. Hatta wara al-yahud min hadar wa sajar, sehingga orang Yahudi ni akan sembunyi di sebalik batu dan kayu. Yaqulul hajar wa sajar, batu dan kayu akan bercakap, hadza yahudiyun warai faqtuluh, ini Yahudi bersembunyi di sebalik aku, bunuh dia. Illa sajaratul gharqad, kecuali satu pokok nama gharqad, sajaratul yahud, pokok Yahudi. Saya pergi Palestin tuan-tuan 3 kali dah. Rupa-rupanya sampai di namanya Tel Aviv. Ibu negara yang kata Israel, sebenarnya itu Palestin. Tel Aviv ni kata ibu negara dia tuan-tuan. Rupanya di Tel Aviv tuan-tuan, mereka tanam pokok ni punya banyak. Sebab mereka membaca hadis. Penuh pokok ni, termasuk dekat kubur Nabi Daud AS. Nak masuk tu ada pokok ni. Pokok tu memang rimbun tuan-tuan. Kalau masuk dalam pokok tu memang tak nampak. Dan Yahudi sekarang membaca hadis tuan-tuan, dan mereka menanam pokok ni cukup banyak. Dan satu lagi Nabi kata, tidak berlakunya kiamat sehingga akan keluar Dajjal. Dan Dajjal ni akan keluar bila 2 perkara berlaku. Pertama dia kata, satu kebun dekat dengan Jordan, saya lupa nama kebun tu, kebun kurma ini akan mengering pokoknya. Tuan-tuan, kami bawa balik dari Jordan. Rupa-rupanya orang Jordan bagi tahu kebun yang Nabi sebut itu, pokok kurma ini telah pun kering tuan-tuan selama 6 tahun. 6 tahun dah. Tahun ini kalau kering juga,
mati pokok. Dan satu lagi, dalam hadis Nabi kata apa? Tidak akan keluarnya Dajjal sehinggalah tuan-tuan Tasik Tabariyah di Palestin akan menyusut. Saya naik tuan-tuan bukit tu, rupanya Tasik Tabariyah di Palestin ini sekarang ini telah pun kurang hampir 17 meter. Yahudi baca hadis, mereka buat macam mana? Mereka pam air daripada Laut Merah masuk ke dalam. Sebab mereka takut tuan-tuan kiamat ni nak berlaku. Mereka pam masuk. Sebenarnya tuan-tuan peristiwa dua ni dah berlaku dah. Kita menanti akan 10 perkara. Ada orang kata, ustaz, dalam masa 49 tahun boleh berlaku ke? Bang, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia kata apa? 10 tanda itu, dia kata apa? Fa'in yaqta'a sib, seperti mana buah tasbih. Ada tak buah tasbih? Buah tasbih dah? Abang ya. Seperti mana marjan. Marjan ni maksud dia macam ni lah, buah tasbih. Kan? Buah tasbih ni macam ni, ada diikat. Sib maksud dia dawat. Bila diikat dawat, yang kata nak berlaku kiamat 10 tu macam mana? Yatba'u ba'duha ba'da. Bila yaqta'a, dipotong. Al-Katsir, yakni dawai tu, apa yang berlaku? Yatba'u, dia akan ikut sebahagian-sebahagian. Tuan-tuan, Imam Sayyuti kata 10 tanda yang akan berlaku itu akan ambil masa hanyalah 9 tahun. 9 tahun bang. Menunjukkan bila keluar Dajjal, automatik Nabi Isa akan turun. Sebelum Dajjal keluar, akan lahirlah Imam Mahdi. Maksud dia akan takut, dia akan berterus. 9 tahun aja. Imam Sayyuti kata, keluar Nabi, Imam Mahdi, Dajjal akan lahir. Sebab tu Yahudi sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dekat Kubah Sakra, dekat Baitul Laham tu, tuan-tuan akan masuk satu lubang, tuan-tuan akan tengok mereka menanam kubur-kubur orang Yahudi, semua mengarah lubang tersebut. Kerana apa? Menanti akan kedatangan Dajjal. Memang mereka duk baca hadis, tapi kita tak baca. Kenapa saya sebut benda ni tuan-tuan? Kerana nak bagi tahu bahawa kiamat ni akan dekat dah. Dekat dah kiamat ni. Apa perlu kita buat? Hampir kiamat akan keluar Imam Mahdi. Kata Nabi SAW, apabila penternak mereka itu akan menjadi kaya dan membina bangunan-bangunan tinggi. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, man ya Rasulullah, siapa mereka? Lalu Nabi kata, mereka lah orang Arab. Arab dulu tuan-tuan penternak, bukan ada apa pun. Allah timbulkan minyak dengan izin Allah tuan-tuan. Sekarang mereka membina bangunan-bangunan tinggi. Di antara bangunan tertinggi di mana? Di Dubai. Sekarang ni tuan-tuan, satu lagi bangunan tertinggi sedang dibina di Arab Saudi. 1.2 kilometer dengan kosnya hampir 400 trilion oleh orang Arab. Namanya apa? Bapak dia Talal apa tau? 1.2, menunjukkan mereka dulu ni penternak, pembelah kambing, belah unta, bina bangunan. Menunjukkan kiamat dah hampir. Apa perlu kita buat? Kita sebut kiamat ni, bang, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah. Wahai tuan-tuan, anak muda, alhamdulillah ramai malam ni, bang, bekal bang. Sediakan bekal untuk kita. Apa bekal tu? Bekal yang kita nak buat adalah ibadat yang kita buat. Bila ibadat kita buat, mesti ahsanu amala, buat seelok-eloknya. Bukan sembahyang semata sembahyang, buat seelok-eloknya. Sebelum saya nak uraikan, ada satu kereta QTE 2187. Tolong alih kenderaan anda. WB 1568Q. Tolong alih juga kenderaan anda. Tadi saya masuk tu, nak masuk tak boleh, ada kenderaan. WB 1568Q, QTE 2187. Bukan alih lah, balik terus ya. Alih pun tak jadi lah tuan-tuan. Ini tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Kita watazawwadu, berbekal. Apa bekal kita? Sembahyang bagi elok. Ni adik-adik kita ni, kita dah mula sembahyang. Alhamdulillah, rupa-rupanya tuan-tuan kita nampak ramai sembahyang. Rupanya yang di luar tak sembahyang punya ramai. Kita dah nampak hebat bang. Ni saya dapat mesej ni setiap hari. Macam 2 hari 3 hari lepas datang seorang tuan-tuan umur 41 tahun. Ni pakai tungkat. Dia masuk-masuk, dia peluk saya, dia menangis di rumah saya. Saya kata, abang kenapa menangis? Ustaz, dia kata, boleh saya masuk dak rumah ustaz? Saya kata masuk ah. Kan kita pun masuk, tapi masuk pun tak ada air, saya kata. Air tak ada, saya kata. Takkan nak bagi minum kan? Dia pun duduk. Saya kata, ada apa masalah? Ustaz, dia kata, saya umur 16 tahun, Tuhan bagi slip disk. Bila saya sakit ustaz, saya marah ke Allah.
Start daripada umur 16 tahun saya tak semayang. Sampai umur 41 tahun tak semayang. Saya kata semayang Jumaat, semayang tak? Saya pergi ustaz, saya pergi dengan ayah mertua saya. Saya masuk tandas, saya duduk dalam tandas sampai habis Jumaat. Saya tak semayang ustaz. Ustaz, saya marah dekat Allah. Ketika umur saya 22 tahun, Tuhan bagi saya kencing manis. Sekarang buah pinggang saya tak fungsi. Saya marah dekat Allah. Allah tak adil, dia kata, bagi saya sakit. Sedangkan saya muda lagi. Saya tengok dia. Abang sakit umur berapa? 16 tahun. Abang sihat 16 tahun. Abang sakit tulang belakang, tapi mulut abang boleh makan. Mata abang boleh melihat. Kalaulah Tuhan butakan mata abang, abang rasa macam mana? Tak tahulah ustaz. Kalau mulut tak boleh makan, rasa macam mana? Tak tahulah ustaz. Tengok nikmat Tuhan bagi, itu baru dua. Tak masuk lagi tangan kaki. Banyak nikmat Tuhan bagi, abang tak bersyukur tak? Dia pun tunduk kepala. Bang, semayang ni bukan untuk Allah. Semayang ni untuk abang, untuk bekal abang di akhirat. Dia pun menangis. Menangis. Bila menangis, saya kata, abang balik semayang. Nak semayang apa ustaz? Saya tak tahu nak semayang. Menunjukkan tuan-tuan duduk di NASA hebat tak? Rupanya di luar sana orang tak semayang ramai lagi bang. Yang tak tahu semayang apa tak? Sebab tu kita yang tahu semayang ni bang, kena doa banyak-banyak doa ini. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta tuan-tuan supaya Allah kekalkan hidayah kat kita bang. Sebab Tuhan dah buka pintu hidayah untuk kita. Ni doa juga tu. Orang yang luar tu yang tak dapat lagi hidayah tu. Jangan duk kata aku semayang aku jamin syurga. Yang tak semayang ni lantak dia. Bang, perelok amalan kita. Kalau boleh lah saya nak tegur sikit lah. Dalam kuliah selalu ada. Yang semayang ni saya tengok okey, duduk depan tadi. Takbir okey. Allahu akbar. Bang, jangan buat dua kali. Sebab kalau tuan-tuan baca dalam Muwatul Musalli, kalau boleh takbir tu jangan dua kali. Bila dua kali was-was. Kita buat semayang ni ahsanu amala, bagi elok. Bagi yakin betul-betul aku nak semayang ni, jangan datang yang lain. Sekali cukup. Allahu akbar. Dia kita ni tuan-tuan duk mengaji kitab lama, duk mengaji bang, mesti ada qasad, mesti ada ta'arud, mesti ada ta'in. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala, tu yang kita jadi Allah. Gelak apa? Tadi saya tengok di belakang macam-macam ada. Ada yang Allah, ada yang tu tak bagi masuk tu. Saja aku semayang sunat. Bang, tak payah, tak payah. Perelok amalan sekali sudah. Arab sekali aja. Tuan-tuan tengok pergi Arab. Allahu akbar. Tak pernah dia buat Ultraman. Tak ada. Sekali dia Arab. Tak pernah tengok orang Melayu kita. Bang, bukan itu yang elok. Elok sekali dah. Allahu akbar. Dia jangan duk sahaja aku semayang. Itu bukan niat, itu ingat. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat. Itu ingat, niat ni. Dia tu. Jangan tuan-tuan pagi esok datang Allah, dia batal. Perelok amalan. Sebab banyak di kalangan kita ni orang muda-muda tak apa, orang tua-tua. Saya nak tegur sikit lah. Kadang-kadang dia terbawa daripada muda sampai ke tua. Dia nak masuk tu Allah saja aku semayang Astaghfirullahaladzim. Tak masuk lagi, tak masuk. Bang, bila datang sembahyang berjemaah, buat macam tu, dia mengganggu jiran sebelah. Jiran sebelah diganggu. Bila kita Allahu akbar, dia Allah, kita ada Allah, kita dengan kita ganggu bang. Allahu akbar. Sudah, saya pernah tuan-tuan cerita. Yang tu lagi ni, kita ni orang perempuan tak apa. Tak pernah jumpa orang perempuan semayang, dia orang angkat dalam kain jelekung. Tak ada. Orang perempuan sekali ya. Allahu akbar. Pernah tak jumpa makcik? Orang perempuan angkat. Orang lelaki, bang, ahsanu amalah, perelok amalah. Ini akan dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahsanu amalah, angkat sekali ya. Allahu akbar. Tengok tempat sujud. Jangan tengok macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makruh. Satu lagi sembahyang, perelok amalan. Jangan pejam mata. Makruh pejam mata. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali imam dia nak ingat surah. Tak apa, imam dia pejam mata tak apa. Saya pernah jadi imam tuan-tuan. Kan kita ni Ramadan, kita nak baca ni tuan-tuan, ambil berkat, dengar dapat pahala. Saya pernah jadi imam sembahyang subuh. Jadi kita baca surah Sajadah kan. Alif Lam Mim. Baca sampai dekat sujud lah.
Allahu akbar, sujud naik. Tatajafa junubuhum, lupa. Kita pun ingat belakang ni mesti tegur. Tatajafa junubuhum, anil tu tak keluar. Tatajafa junubuhum, tiba-tiba ada seorang tegur, tapi tegur tak membantu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Saya dengar korang ajar. Dalam hati dia mesti, kalau tak boleh baca panjang, qul huwallah dah weh. Aduh, mesti dia kata aku nak pergi semai, aku nak pergi kerja ni cepat sikit. Tegur tapi tak bantu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, kita berelok. Orang baca tuan-tuan sedap, kita dengar dapat pahala. Dengar elok, jangan pejam mata, makruh. Ini pejam mata. Bila pejam mata, apa yang lupa akan ingat. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan kunci tak? Allah, lupa. Ada tu imam tuan-tuan dekat kampung saya, dia balik Mesir tuan-tuan, dia beli kereta Honda Civic, dia parking kat imam, rupanya dia lupa kunci. Bismillahirrahmanirrahim, baca sedap lah. Tiba-tiba teringat kunci, lupa. Dia orang masuk dalam poket tu, tut. Oh, kami dengar, loh Pak Imam kunci. Pak Imam pun teruk, ahsanu amalah, terelok amalan, angkat Allahu akbar. Tengok tempat sujud, jangan tengok mengata makruh, jangan pejam makruh. Buat amalan bagi elok bang. Sembahyang ni tuan-tuan, yang akan dihitung yang pertama ialah solat. Sebab tu buat bagi elok. Tengok tempat sujud, jangan takbir banyak kali. Sekali sudah Allahu akbar. Kalau Imam Hanafi tuan-tuan, dia kira masuk tu takbir, dia kira dah. Sebab bertolak daripada rumah nak datang masjid, memang nak sembahyang maghrib. Allahu akbar dia. Jadi sekali sudah Allahu akbar, tengok tempat sujud, baca elok-elok di hadapan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Baca elok. Jangan mulut herot. Sebab kita bercakap dengan Allah. Ni ada orang kan bila dengar amin, bismillahirrahmanirrahim, bang, ganggu orang bang. Saya pernah pergi Pendang tuan-tuan, pakcik dia jumpa saya pakai sorban, ustaz lama tak jumpa, cakap dengan elok, dengan saya elok. Saya kata memang tak jumpa, dia tak panggil saya datang lah. Oh ustaz, imam, jom. Dia pakai sorban dengan rida ni, duduk sebelah saya. Bila dah imam amin, dia pun, kami masbuk, dia pun saya sebelah. Kacau ni. Ni ganggu ni. Kita buat Allahu akbar, buat tak layan. Tiba-tiba imam amin, kan dia pun baca bismillah. Saya ada bismillah dah dengan aku. Ganggu. Sembahyang berjamaah, jangan ganggu orang. Paling teruk alham. Kita ada alham dah dengan aku. Aku pagi tu. Paling teruk wala dhalim, wala tototok. Saya dah wala dhalim lah dengan saya wala tototok. Ganggu banget. Sebab tu kita ahsanu amalah, berelok amalan, tak payah ikut dia. Paling teruk saya cerita tuan-tuan, dia tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Kita dah terkejut dengan. Lepas tu dia mungkin keluar tabligh pun. Dia buat Imam Hanafi tulis. Dia duduk. Kita duduk tengok. Lah nak habis. Ganggu. Tiba-tiba nyamuk gigit. Belah ni cover sini. Nampak dia nak mampu sikit. Sebab tu berelok amalan. Kena datang masjid berguru. Tengok macam mana kama raaitumuni usalli, macam mana Nabi sembahyang. Maka diajar oleh ulama sembahyang macam mana. Sebab tu kena bila sembahyang elok, inilah amalan pertama yang akan diterima oleh Allah. Sebab as-salatu imaduddin, man aqamaha aqamaddin wa man tarakaha hadzamaddin. Sembahyang tu tiang agama. Siapa mendirikan solat, mendirikan agama. Siapa tak diri sembahyang, meruntuhkan agama. Sebab tu sembahyang jaga elok bang. Siapa pakcik-pakcik duk buat macam tu, sudah. Perelok amalan. Lagi apa? Ni. Dalam Ramadan, perelok amalan kita. Sebelum tu saya nak lancar tuan-tuan kutipan derma untuk kita besarkan masjid ni. Alhamdulillah saya datang tuan-tuan. PA ni baru tukar tuan-tuan.
punya panjang tu. Saya kata ni PA ke apa tu PA baru tuan-tuan, ni nak besar lagi tuan-tuan, tak muat ni, nak bagi luas lagi. Jadi kita lancarkan kutipan dana untuk pembangunan masjid ini tuan-tuan. Jadi saya persilakan pada Tafiz untuk kutip tuan-tuan. Kita bagi ada berbolah tuan-tuan, nak besarkan tuan-tuan, tak muat dah tuan-tuan. Masya Allah, lu parking sampai sana penuh tepi, Masya Allah. Baguslah tuan-tuan, orang Hulu Kelang ni bagus. Adik bagi adik seorang-seorang, yang mana tak bagi tu tunggu lama sikit. Jalan sampai ujung, makcik tak ada orang kutip, ada pergi jalan pelan-pelan sikit, seorang-seorang pergi, insyaAllah boleh dapat. Dalam hari tu masa kita Samsul debat tuan-tuan, Alhamdulillah dapat hampir 36,000. Tu pun ada orang yang tak sempat nak bagi, di luar tu jam tuan-tuan, dekat-dekat berapa kilometer tuan-tuan, 2 kilometer lebih jam masa Samsul debat tu. Bila nak buat pula? Nak tak? Macam tak mau dengar yang perempuan dia nak jalan. Sebab tu kita perelok amal di antara apa? Quran masa mana nak elok? Masa Ramadan lah, sebab ada tadarus. Kalaulah tak ada Ramadan, tak ada harapan tuan-tuan, ada di kalangan kita tak boleh baca Quran lagi. Ramadan ni kena datang tadarus, jangan malu. Duduk 5 orang, ada khalifah, macam ustaz tadi dia jadi khalifah. Kita kebanyakan tadarus semua yang tua-tua, yang muda-muda tak nak. Ni adik-adik yang pandai hafal Quran ni, adik jadi khalifah adik. Tapi yang tua-tua jangan malu, tak apalah, masuk yang set yang tua-tua punya. Jadi khalifah. Kalau budak-budak tegur, kita marah. Saya ingatlah kan, jadi khalifah ni duduk ni semua yang tua-tua 60 ke atas. Pakcik tu dia 60 tahun, dia nak ubah susah dah tuan. Wala qada qalaqanal in. Saya kata pakcik, tak betul pakcik. Dia kata aku lama baca dah, dia kata. Kita pun okey baca. Kita tak tegur, orang lain tegur. Dia kata apa? Aku baca yang semua tegur. Tadi hampa baca aku tak tegur pun, dia kata. Dah dia baca tak betul, orang tegur. Lah kali dia tutup, dia pergi duduk seorang-seorang. Tak ada siapa tegur. Betul semua, dia kata. Puas. Sebab tu kita perbetulkan Quran ni. Sebab ahsanu amala, perelok amalan. Kalau boleh tuan-tuan ni kita baca Quran. Kalau tak boleh, malu, baca di rumah. Saya sebut dalam YouTube. Baca di rumah, duduk jadi khalifah. Isteri kita, anak kita. Ayah jadi khalifah, mat baca. Mat pun bacalah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sedap tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mat. Fakulama keluar. Ayah dia kata bukan fakulama, fakulamima. Ada fakulama. Fakulama tak ada dalam Quran. Faku baru pun tak ada. Teruk engkau ni, teruk. Minah baca. Minah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaplah tu. Bismillah. Cik suami tu. Isteriku. Roti lama lah. Roti lama ada dalam Quran. Roti lama yatafajjaru ada. Dia kata apa roti lama, paku baru? Tak betul. Tengok abah baca. Kamu tengok dapat pahala. Jadi tak payah aku baca, tengok. Dia pun A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Isteri dengar, suamiku. Sedap baca. Bismillahirrahmanirrahim. Isteri tu, ya ayyuhallazi, dia berhenti, alif min nun waw, patah balik. Ya ayyuhallazina amanu. Alif min nun waw. Anak kata, bapak, alif lagi belakang tu amanu, mana aku tahu. Mentang-mentang lah bapak mengusi JKK. Nampak tuan-tuan nak lena merabut. Bukan dia betul sangat, lena tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kenapa betulkan Quran? Masa mana? Ramadan. Ahsanu amala.
Perelok amalan. Macam mana nak buat? Quran baca betul. Quran yang betul inilah yang akan dilihat oleh Allah, yang disebut oleh Nabi, sesiapa yang membaca Quran, Quran itu akan menjadi syafaat kepada dia di akhirat. Syarat dia macam mana? Perelok amalan. Perelokkan Quran kita, mesti ada guru. Kita kena Syafi'i, kita kena ni. Baca, dengar, tengok macam mana mulut keluar huruf alham. Jangan alhamdulillah. Tengok macam-macam nak buat. Ramadan lagi tuan-tuan, alhamdulillah Ramadan ni kalau boleh kita semua alhamdulillah puasa. Tapi ada orang puasa tak semayang. Ingat, puasa tak semayang sia-sia puasanya. Sembahyang jangan tinggal, tapi puasa tu alhamdulillah tuan-tuan, dia membentuk diri kita. Perelokkan puasa kita. Jangan tengok benda yang maksiat, jangan buat benda yang maksiat. Sebab apa? Sebab dalam Ramadan ni benda yang halal jadi haram. Betul tak? Benda yang halal haram. Cakoteo halal haram. Halal haram cakoteo halal. Tapi Ramadan haram. Bila halal adik? Bila? Syawal mampu hang. Puasa sampai Syawal tu. Lepas maghrib. Lepas maghrib dah halal lah. Teruk betul lah. Muka macam mak sabu dia ni. Mi goreng halal haram? Halal. Ramadan halal, halal ke haram? Haram. Bilanya halal? Pandai dah. Syawal lagi tunggu. Rokok halal haram? Halal ni halal haram. Rokok haram. Siapa kata halal? Rokok haram. Tapi nak isap juga lepas maghrib. Tetap haram. Jangan kata halal pula. Tapi orang isap rokok ni memang tegar lah. Katalah apa pun dia buat dek lah. Saya pernah ceramah cerita dalam YouTube tuan. Ceramah ni hantam perokok, pam. Saya ingat dia orang mesti tak isap dah. Keluar dia isap depan pintu. Dia hembus dekat saya. Ustaz nak balik lah. Kita dah gengam lah. Abang, saya hentam tadi, abang tak rasa apa kah? Saya hati tegar, dia kata. Saya kata, abang tak rasa apa? Biasa dah Ustaz. Selalu Ustaz duk hentam. Saya dah biasa dah Ustaz. Saya kata, abang ni memang tegar betul lah. Tapi dia tahu Ustaz ceramah sedap lah, dia kata. Nanti datang lagi ya. Tu, tengok jemput lagi. Kalau duk hentam isap rokok. Rokok haram. Lepas maghrib, isap dah. Bersama isteri, halal ke haram? Halal ke haram? Halal ke haram? Haram. Hang kata apa? Haram tak? Halal. Hang tak kahwin lagi. Bersama isteri halal ke haram? Halal. Tapi Ramadan haram. Bila halalnya? Selepas lepas tarawih. Lepas maghrib lah dah. Abang tanya apa? Buat malu. Lepas maghrib pula dah. Lepas tarawih. Tak apalah, lawa-lawa sikit tu. Tapi lepas tarawih jangan buka puasa. Allah, lawak sikit. Tidak tuan-tuan, lena. Allah, 40 minit dah tuan-tuan. Sebab tu kita perelok amalan kita tuan-tuan. Quran baca, alhamdulillah. Ramadan ni puasa, jaga elok-elok. Sebab ahsanu amala, perelok amalan. Lagi apa? Jangan lupa tuan-tuan, saya ingat kita ni hebat amalan, tetapi kalau kita derhaka dengan mak ayah kita, tak ada guna. Ingat, redha Allah, redha walidain, wa sakhatallah, sakhatal walidain. Redha Allah terletak pada redha mak dan ayah kita. Derhakanya Allah, tuan-tuan, derhakanya kita kepada Allah sebab kita derhaka kepada mak ayah kita. Sebab tu tuan-tuan, Ramadan ni siapa ada mak ayah, balik Kalau bergaduh, minta maaf dengan mak. Sebab apa? Sebab Allah mengampunkan dosa kita. Elok amalan kita, semayang elok, puasa elok, zakat keluar, sedekah bagi. Tiba-tiba mak ayah kita tak hormat, sia-sia tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya beritahu, mak ayah ni doa dia mustajab. Sebab tu siapa ada mak ayah, Ramadan ni balik, jumpa, cium tangan, cium pipi dah. Kemudian bagi tahu, mak, maafkan saya. Allah, hati seorang ayah cukup seronok.
Tuan-tuan balik jumpa mak cium tangan. Adik cium nak tangan mak ayah? Mak sabung cium tak? Cium pipi tak? Cok. Cium. Jual bangun je. Macam mana cium tangan ayah? Bangun je. Saya ayah kamu lah. Okey. Cium. Oh, cium pipi? Pak lawak betul. Dia ni selalu dia ikut ceramah saya, tuan-tuan. Ceramah saya semua dia hafal. Bagus dia. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, sebab ada mak ayah bang, carilah keredaan mak ayah. InsyaAllah Allah bagi murah rezeki. Allah bagi segala-galanya. Saya cerita dalam YouTube, saya ada mak, saya ada ayah. Allah, ayah ni tuan-tuan nak cerita tak reti. Tapi ayah ni tuan-tuan doa mustajab termasuk mak ayah kita. Sebab tu tuan-tuan hari raya ni, siapa yang mak ayah tak ada, doa banyak-banyak untuk mak ayah kita. Tuan-tuan pernah dengar ada doa, ya Allah, aku ada seorang perempuan, ya Allah, masa hidup perempuan ini, ya Allah, dia mengandung aku selama 9 bulan 10 hari. Ketika dia mengandung aku, ya Allah, tak pernah jemu, ya Allah. Dia mengusapkan perutnya sambil berkata, ya Allah, kau jadilah anakku dalam kandungan ini anak yang saleh dan salihah. Pada ketika itu perempuan ini tak pernah mengenali lagi anak ini, dan dia tak tahu bahawa anak itu lelaki atau perempuan. Tetapi dalam hatinya, aku redha ya Allah kalau lahir nanti lelaki atau perempuan. Ketika mana lahir akan anak ini, terkoyak akan isi perempuan ini. Sakit jangan ditanya, tetapi menahan sakit kerana lahirnya seorang lelaki. Lelaki itu siapa? Kita. Tetapi kita tak pernah berdoa untuk mak dan ayah kita. Sebab tu bang, ni raya nak sampai dah, siapa ada mak ayah balik, jumpa dia cium tangan. Bila cium tangan, hulurkan sama. Saya bagi tahu, bagi sikit tanda ingat, bagi banyak tanda ada. Bagi 100 tanda ingat kepada mak, bagi 1000 tanda ada duit. Bila bagi tu, mak maafkan saya, mak doa saya ya, doa mak mustajab. Saya cerita dalam YouTube kan, tuan-tuan duduk dengar. Saya duduk universiti, mak saya nak periksa, saya telefon mak ni nak periksa esok, tak tempat baca mak, susahlah mak doa. Mak saya terus doa dalam telefon, ya Allah, kau tolonglah dek tu budak-budak, bagi boleh jawab. Dia doa boleh jawab. Saya masuk bilik peperiksaan, dia orang letak kertas, semua boleh jawab. Haram tak betul? Sebab mak saya doa boleh jawab ya, boleh jawab. Rupanya tak betul. Sepatutnya boleh jawab dan betul. Betul. Sebab tu jangan silap. Sebab tu wahai ibu dan ayah, jangan doa yang tak elok untuk mak, untuk anak-anak kita. Sebab doa ibu dan ayah mustajab. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, Ramadan akan berlalu. 15 dah kan? Sibuk-sibuk 15 nak habis dah. Orang yang alim tuan-tuan, yang dekat dengan Allah, bila datang penghujung Ramadan menangis mereka. Sebab air mata yang mengalir itu padam api neraka mereka. Tapi kita sampai penghujung Ramadan bukan menangis, seronok kita nak sambut raya. Sedangkan tuan-tuan, kita tak tahu raya ini, hari raya ini, raya yang terakhir untuk kita apa. Ada di kalangan kita yang duduk dalam masjid ni, sama-sama sembahyang tarawih, sama-sama sujud. Ramadan ni dia tak ada. Mungkin Ramadan ni kita pula bang. Sebab tu tuan-tuan, ahsanu amala, perelok amalan. Di antaranya apa tuan-tuan? Sembahyang dah elok, Quran dah boleh baca, Allahu Akbar, puasa dah elok, mak ayah dah elok. Jangan lupa tuan-tuan, doa banyak-banyak supaya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Kita bangun nanti bercahaya wajah kita ni. Sebab apa? Sebab wuduk yang kita ambil bercahaya. Maka Nabi kata, hadza ummati, itu umat aku. Seronok bilang. Doa banyak-banyak. Macam mana nak doa banyak-banyak? Banyakkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya cerita dalam YouTube kan, sahabat sayang Nabi bukan macam kita. Kita sayang Nabi, ingat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat ni sayang Nabi, dia akan tengok wajah Nabi. Pergi tengok tu, seronok dah. Kadang-kadang Nabi ni buat apa, semua ikut. Nabi pernah jalan satu pokok, Nabi buat macam ni. Sahabat tengok, semua pekat lalu. Nabi tanya, kenapa kamu buat macam tu? Engkau buat ya Rasulullah, sebenarnya aku pergi dekat pokok tu, ada binatang nak gigit, aku elak, kamu pun ikut. Ya Rasulullah, engkau buat ya Rasulullah, itu berkat. Kita nak cari Nabi tak ada, kita nak cari muka Nabi tak ada. Macam mana nak buat? Banyak selawat. Man salla alayya salatan sallallahu biha alaiha asyarah. Ni sebab itu tuan-tuan, saya tengok tadi kita sembahyang, alhamdulillah tuan-tuan, di Malaysia ada orang Arab datang, dia puji
Dia kata, saya datang Malaysia, saya seronok. Dia kata, saya tengok orang Malaysia ni sembahyang, mereka tertib aja. Lepas sembahyang 2 rakaat, mereka akan sama-sama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita semua sama. Dia kata, di Arab tak boleh buat. Dia kata, orang Malaysia selawat. Saya kata, tidakkah ini bid'ah? Dia sebut ayat Quran, wallahu yuhibbul muhsinin. Tidakkah Allah suka benda yang baik? Kamu buat benda baik, dia kata, Allah suka, buatlah, dia kata. Tengok, ada orang hantam bid'ah. Kita selawat ramai-ramai, kalau tak selawat, pakai tak selawat. Nak tunjuk sayang Nabi masa mana? Ramadan lah, duduk sama-sama, sallu alaihi, sonok tak? Allah, sonok rasa, ya Allah, kalau boleh esok jumpa Nabi, semua kita sallallahu alaihi wasallam, sonok tak? Nabi pun menangis, hadza ummati, itu umat aku. Sahabat sayang bukan macam kita. Nabi bangun, tuan-tuan cerita dalam satu sirah, Nabi bangun, Nabi kencing dalam satu bekas. Kencing-kencing tuan-tuan, Nabi letak tepi. Bangun Ummu Aiman, tuan-tuan dahaga, cari-cari air tak ada. Tengok-tengok air ni ada. Rupanya air tu air kencing Nabi. Air kencing Nabi lebih harum daripada kasturi. Air kencing orang Ulu Kelang, jangan tanya. Jadi bila dia pegang-pegang, wangi tuan-tuan, dia buat macam mana? Dia minum dulu. Bismillah. Macam air kencing ni. Dia minum, dia letak, habis tuan-tuan. Nabi bangun-bangun lepas subuh, dia carilah, bekas ada, air tak ada. Siapa buang air ni? Ummu Aiman, ta'ali hena. Tengok, kalimah Arab ni cakap dengan orang perempuan, dia tak boleh sampai panggil. Kalau lelaki, ta'al, kasar. Kalau perempuan, ta'ali. Tengok hormat orang perempuan. Ta'ali hena. Jadi Ummu Aiman datang. Kenapa ya Rasulullah? Mana air dalam bekas ini? Kenapa ya Rasulullah? Airnya mana? Kenapa ya Rasulullah? Airnya mana? Aku minum ya Rasulullah. Masya Allah, sebenarnya air itu ialah air kencing aku. Oleh kerana engkau telah meminum air kencing aku, engkau akan duduk bersamaku di syurga. Itu namanya berkat. Ni saya datang ni, tak kencing lagi ni. Mau minum? Kalau minum bukan berkat, mampu hebat. Sebab tu nak cari ayat kencing Nabi tak ada. Cari keberkatan Nabi macam mana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita selawat banyak-banyak. Terima kasih tuan-tuan duduk dalam ceramah ini, tuan-tuan duduk dalam tarawih, kita selawat. Inilah keberkatan yang pada diri kita. Buatlah amalan elok-elok, insya-Allah kita harap kita akan bertemu di hadapan Allah, semua dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak-banyak. Panjang dah tuan-tuan. Dan saya akan datang semula ke Masjid Ulu Kelang ini kerana ramai, tetapi saya akan datang pada hari Sabtu depan 17 hari bulan. Saya akan datang pada Qiyamul Lail dan kuliah subuh. Jadi tuan-tuan datanglah beramai-ramai berqiyamul lail dengan saya. InsyaAllah tuan-tuan pasti akan menangis pada pagi tu. Pukul 4 pagi kita ambil sejam kan, 3:30 start. Lepas tu ada sahur sekali insyaAllah. Kemudian ada kuliah subuh. Kemudian barulah kita beredah. Minggu depan saya akan datang bersama tuan-tuan. Jadi insyaAllah pada pukul 3:30 kita akan berqiyamul lail dengan saya. Kita buat simple aja. Pertama kita akan buat tahajud 8 rakaat. Kemudian kita buat sunat taubat. Kemudian kita akan buat sunat hajat. Lepas tu kita witir. Kemudian ada sahur. InsyaAllah tuan-tuan datang, tuan-tuan pasti akan menangis. Jangan lupa bawa tisu. Jadi setakat itulah saja. Mohon maaf jika ada silap dan salah. InsyaAllah siapa yang nak bantu saya, dulu saya datang ke masjid ini tuan-tuan ketika Ramadan. Balik saya duduk sebulan tuan-tuan, tahun lepas dapat 500,000 orang Selangor banyak bantu. Kalau sini saya nak tanya, siapa sini orang bukan Selangor? Cuba angkat tangan tengok. Kedekut. Orang Selangor pemurah sungguh lah tuan. Jadi kalau, tapi tahun ni nak dapat 100,000 susah tuan sebab ekonomi. Jadi siapa yang nak bantu saya nak buat surau tuan. Ada pamphlet tu, koyak satu lot tu RM50. Boleh dapat di luar sana dan perempuan di sana. Dan siapa yang nak beli gel saya yang sakit lutut kan, makcik beli cik. Tapi yang ni dia upgrade lagi bagus. Tapi harga dia RM80. Sangat sesuai untuk tuan-tuan. Dapatlah di luar sana. Sana perempuan dah, lelaki dah. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Al-haqqu min rabbi wa dha'if li nafsi. Yang benar dari Allah, yang lemah kelemahan saya. Satu rangkap pantun, pergi membeli, lupa dah. Ubi keledek, ubi kayu. Tuan-tuan semua, I love you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Sekali lagi cium.
Musuh aku.